Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh Ustaz kenalkan diri dan biodata Ustaz. Ustaz belajar bahasa Arab yang kata 7 tahun tadi. Jadi kenapa Ustaz Buat pilih bahasa jalan. Arab, tidak bahasa Inggeris? Ya. Okey, nama saya Masran bin Arsyad. Saya ada kebetulan sambil-sambil orang katakan tulis tentang diri saya sebut faqirun ila rabbih ismuhu masranu zalimun wa mazlumun fi qalbihi ranu ghabiyun an asya'in daiman hayranu lakinnahu yakrahu ma ya'ti minhu khusranu yuhibbus salihin was salihat huwa bihim jiranu alladhi yufariquhu minhum faqat judranu lakinnahu la yuhibbu man qiblatuhu iranu lianna fihim syarrun qadiman ilahuhum niranu liajli arabiyyatihi fakalamuhu za'faranu yu'allimuha fayuhibbuhu niswan wa dhukranu yatakallam. Saya sebut fakir kepada Tuhannya, itulah dia namanya Masran, sayalah. Zalim lagi dizalimi, di dalam hatinya karat. Bodoh dalam banyak perkara dan selalu tercengang. Namun dia tidak suka kepada perkara-perkara yang mendatangkan kerugian. Dia suka kepada orang yang beriman dan dia cuba berjiran. Hanya yang memisahkan dia dengan jirannya dinding. Namun dia tidak suka kepada orang-orang yang kiblatnya Iran, kerana dulu manusia menyembah api, sekarang Syiah. Kerana percakapan bahasa Arabnya, maka percakapannya wangi seperti bunga za'faran. Sukalah kepada cara dia bercakap, lelaki dan perempuan, dan dia akan bercakap sekalipun kepalanya sedang pening, dan dia akan bercakap dengan gaya yang tersendiri seakan-akan dia seorang yang mabuk. Saya pengurusi kepada Persatuan Bicara Bahasa Arab Malaysia, juga pengasas kepada Arab Bicara. Lebih banyak mengajar bahasa Arab lah, samping kuliah-kuliah. Menetap di Sungai Buloh lah, Masya Allah. Dulu pernah belajar di Kelantan, Pondok Pasir Tumbuh 5 tahun, kemudian sambung belajar di Pakistan 8 tahun, 9 tahun. Ustaz kata belajar bahasa Arab ni mudah lah bagi Ustaz kan. Cuma Ustaz kata kita kena tak perlu nahu dahulu lah. Maknanya kita mungkin baca syair macam Ustaz cadang. Syair lain. Jangan syair tu tadi tu sebagai hiburan. Hiburan. Dia tu jangan. Dia macam ni. Bagi saya. Saya kata mudah tadi kalau kena cara lah. Kalau tak, yang orang belajar kata payah tu, memanglah. Kalau buat cara payah, jadi payah atas kita. Namun kalau bagi saya, buat cara mudah seperti mudahnya bahasa-bahasa lain. Hingga akhirnya bahasa lain, contoh bahasa Melayu, anak-anak kita yang kalau kita dah anak ramai, mungkin anak pertama bingunglah macam mana. Tapi anak kedua, ketiga, keempat kita tahu dah. Lambat cepat tapi pasti boleh. Dia katakan kalau dia tidak bisu atau dia tidak ada masalah apa-apa, dia akan boleh bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab kita buat cara mudah. Macam mana? Kita cakap sikit-sikit lah dengan dia. Mungkin dia bila mama, papa, okey dah boleh dah, ada suara kita katakan. Nak, umur setahun orang katakan. Dia ada ukurannya, umur setahun berapa perkataan, umur 2 tahun berapa perkataan. So nak makan nasi, itu dah macam 3 tahun tu. Nak makan nasi bersama dengan papa, dengan ibu, itu dah 4 tahun barangkali. Maksudnya apa? Dia bermula dengan sikit. Suka kata Dia macam tu bahasa Arab tu. Kalau kita buat macam tu, mudahlah. So masa ketika nak ataupun uridu, na'am, assalamualaikum, kaifa halu, sabahul khair, masa tu nak nahu mana? Situ yang saya kata tak perlu nahu lagi. Untuk mula-mula, untuk bagi ada perkataan saja. Untuk bagi ada perkataan. Nahu ni apa? Nahu ni dia adalah ilmu yang membincangkan tentang
tanda di akhir perkataan, yang mana dengan tanda itu menentukan keadaan sama ada ia berlaku atau kena, antaranya lah. Itu nahu. Jadi tanda sama ada baris dengan huruf. Kalau baris macam khalaqallahu al-insana. Itulah kalau bernahu. Allah telah cipta makhluk. Sebab apa? Sebab dia fa'il. Kenapa al-insana? Kerana dia maf'ulun bih. Fa'il hukumnya rafa', ini hukumnya nasab. Namun dalam dunia bercakap, khalaqa Allah al-insan. Dah boleh faham dah siapa pelaku, siapa kena. Dan kita, kalau kita betul-betul menghayati pada perkataan itu dan kita sebut banyak kali, bukan sekadar khalaqa Allah insan, lepas tu senyap. Kena sebut lagi. Khalaqa Allah al-insan, esok sebut lagi dalam bentuk ayat lain lah. Tapi kena bercakap hari-hari. Dia bukan sekadar tahu, lepas tu diam, lepas tu kita pergi pulun ke nahu nak tahu ni apa baris. Perkataan tak ada. Ayat pun tergagap. Ayat pun kita kata tak sebut lagi. Assalamualaikum pun bagi salam kita lari. Tapi kita duk kerja ke nahu. Itu maksud saya. Jadi buat cara mudah. Pelajaran nahu yang kalau memang di sekolah-sekolah disertakan atau memang ada subjeknya, so ajarlah. Memang tak boleh nak lari sebab benda tu dalam pendidikan tu ahli pendidikan lah fikir. Sebab kalau dah ada, terpaksa hadap lah. Namun bagi kita yang tak terikat dengan silibus mana-mana, kita sendiri yang fikir secara neutral terjadinya macam mana, bahawa ia terjadi dengan sikit-sikit. Sikit-sikit tu, okey, sikit-sikit mudahlah. Cabaran pula, sikit-sikit tu orang kita tak nak. Assalamualaikum saja, mudah. Ataupun, bukan tak nak juga, dia tak mampu sebenarnya, tak Kalau dalam grup, Assalamualaikum guna suara, tak mampu. Akhirnya tulis jugalah. Saya kata, Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Dia tulis. Saya kata, guna suara. Dia pun tulis lagi. Suara, tekan kat situ. Minta maaf lah kalau guna suara. Itulah dia. Cabarannya di situ. So, kita jangan kata dia susah, dia payah, dia itu, dia besar, dia kecil, dia kitab itu, dia kitab ni. No. Dia adalah kita nak guna suara atau tidak. So, kalau guna suara, seperti anak-anak atau siapa-siapa, dia mudah sih sebenarnya. Itu maksud saya. Tapi kalau kita tak guna suara, nota, buku seperti saya. Mungkin kerana kelembapan saya atau tidak cerdiknya saya dulu sampai, hafal kitab Nahu. Al-Jurumiyah hafal, itu hafal. Periksa pun dalam 70 orang dapat nombor 3. Okey. Tapi saya tak boleh bahasa Arab. Sebab saya tak bersuara. So akhirnya dia bukan sebab, subjek ini, dia adalah Nahu, dia adalah soraf dia. Ya, benda-benda tu ada, tapi dia last sekali, dia tersangkut dekat perasaan kita. Di situ yang bagi saya, dalam mengajar bahasa Arab, khusus untuk orang Malaysia, cabarannya adalah diri kita sendiri. Malu maksudnya. Bukan cabaran pada perkataan itu banyak, nota, buku apa, manhaj mana, Arab style mana. Bukan. Dia adalah kita nak bercakap tak bercakap. Nak bercakap, senang cakap lah. Seperti dikatakan, statistik lama lah, fakta lama. 2010, Kementerian Pelajaran kata lemah bahasa Arab 60%. 2010. 2016, 6 tahun kemudian, 82%. 2010, 60%. 2016, 82%. Ini statistik lama lah. Tapi saya nak beritahu ni bahasa Arab, dalam keadaan ketika itu, kalau 2010 sehingga sekarang, sekolah banyak, universiti banyak, masjid banyak. Tapi, kenapa yang kita kata sekolah makin banyak, orang bagi duit pun semua. Tapi bahasa Arab macam tu. Makin berhudung. Kajian menunjukkan kerana tak bercakap. Kerana tak bercakap. Kita bercakaplah. Cakaplah. Jomlah bercakap. Tak sanggup. Bila kita pergi sekolah-sekolah, cikgu-cikgu pergi ke Indonesia yang dikatakan, di Indonesia bahasa Arab hebat, bahasa Arab hebat. Ya betul, Indonesia bahasa Arab hebat. Memang anak-anak, ustaz-ustaz banyak hantar anak ke Indonesia, balik terbukti. Saya pun kalau jumpa pelajar-pelajar orang-orang Indonesia ke, Malaysia belajar di Indonesia ke, terbaik bahasa Arab dia. So, baguslah maksudnya. Kenapa? Kerana dia bercakap. Guru-guru kita pergi sana tengok, balik, tak boleh buat. Kenapa? Tak boleh bercakap. So, apa yang hebatnya? Sama saja, kita sangkut di sini. So, bukanlah nak cakap yang banyak. Nak cakap yang sikit. Tak
Kita oleh kerana sistem ni, dia saya cakap ini dia bertemu dengan sistem kita yang lebih kepada nota orientasinya periksa tulis dan kalau tadi yang banyak katakan kami dah belajar ganti nama tu sampai 14 wa hum anta tumantum hafal sehafal-hafalnya tapi tak guna kan, tak praktis, mati. Payah, itu yang jadi payah. Adapun kalau kita guna yang seperti saya kata tadi, sikit-sikit berkembang akhir jadi macam anak tadi lah. Setahun sepatah, 2 tahun 2 patah, 3 tahun 3 patah, 4 tahun 5 patah, atau ada anak-anak yang memang kita dah boleh banyak patah dah, tak padan dengan umur kata. Kalau kita memang layan dia tak padan dengan umur. Ada anak-anak begitu. Ini kerana kita layannya. Itulah dia. Kunci kepada senangnya belajar bahasa Arab adalah cakap guna suara. Itulah yang saya ajak tu. Jomlah belajarlah apa-apa pun, tapi cakaplah guna suara. Itu maksud saya. Saya tertarik dengan Bangla, dengan Rohingya, Myanmar, Cina daripada China. Mereka 3 bulan dah boleh bercakap. Betul. Tak ada adik Itu kelas, bukti tak lagi. ada pergi Itu bukti akademik lagi. Sampai dia kira boleh kan, dipercayai, kira lah dah jadi cashier ke apa kan. Walaupun kalau ikut-ikut betul-betul Malaysia, betul-betul bahasa Malaysia, yang kita kalau nak betul standard lah, dia kena belajar bahasa, tata bahasa tu betul-betul, sebab kerja tu melibatkan duit kan. Tapi orang percaya dengan, orang kata orang percayalah duit ni, orang tak buat main-main, tapi ni sampai orang percaya. Awak duduk di cashier Petronas ke, supermarket yang besar-besar macam mana ke, orang bangsa tu lah, Bangla ke Pakistan kan. Sebab apa percaya? Sebab kata dia memang boleh, dia kira tak salah, dia boleh sebut dah itu ini dan boleh bersembang. Kalau ditanya ni mana, tu mana, ni mana, dia boleh jawab. Maknanya dia boleh lah bahasa seketika. Nampak tak? Suara itulah power. Situ yang kita nak cuba. Memang di sini akhirnya saya sebut benda ni, dia bertembung dengan, secara saya buat kesimpulan, dia bertembung dengan diri kita yang Melayu malu. Kita keluar sikit je. Sebenarnya malu tu bagus. Sangat baik. Dia adalah salah tempat. Dia tanda keimanan, dia tanda kebaikan. Kita tak boleh buang. Kita kata buang malu. Nabi pun katakan, idza fatatil hayah isna' ma syi'ta. Nabi kata, kalau kamu dah hilang malu, perasaan malu, buatlah apa saja. Maksudnya tak baiklah kalau dah hilang perasaan malu. Tapi ni dia panggil dalam dunia tu yang saya sebut. Dunia bahasa dia adalah dunia yang tersendiri. Dia bukan dunia kejujuran, dunia yang mesti kita simpan-simpan, kita tak boleh beritahu. Kita makan Maggi tapi kita malu nak sebut makan Maggi. Dalam dunia bercakap, awak makan Maggi, awak cakaplah makan nasi goreng. Tapi bagi ada ayat je, dia adalah dunia ayat. Di sini yang orang kadang-kadang dia malu. Dia tutup diri dia, malu nak beritahu orang lain. Dia sebab nak jujur sangat. Dia bukan dunia kejujuran, dunia apa-apa, dia dunia khayalan saja. Saya nak terangkan benda begitu, dia bertembung dengan, sebab bahasa Arab, bahasa agama Islam. Bahasa agama Islam, agama yang benar, agama yang diredai, agama takwa, dia pergi ke situ dah. Nanti dulu. Ini bahasa saja. Itu kalau kita tengok India kan, walaupun dia kerja longkang, potong rumput, tapi cakap orang putih. Walaupun broken kan, orang putih pula. Tak ada dia cakap sekolah. Jadi kenapa kita tak boleh? Saya boleh bahasa Urdu sikit-sikit lah. Sama juga. Cerita dia kita layan je. Nak layan tu. So Alhamdulillah, kebetulan saya dah tahu benda tu. Sebab itulah kalau dalam dunia bahasa, memanglah penampilan saya kalau sekarang ni saya pakai serban, pakai jubah. Tetapi kalau dalam betul-betul kelas bahasa Arab, saya datang dengan penampilan lain. Dan latihannya, ketawa dia lain. Kalau dalam mengajar tafsir, saya kena tafsirkan serius. Saya tak ada boleh-boleh sebarangan, ketawa tak tentu pasal. Saya mesti kena rujuk. Hadis pun begitu. Ketika semayang pun kita tak boleh ketawa, tak tentu pasal. Itu dunia dia. Serius. Okeylah, betul lah tu. Kita cakap Arab, ini cakap Quran, baca Quran, dalam solat. Serius. Sampai menangis-nangis. Betul. Pada tempatnya. Tetapi bila dunia bahasa Arab, di sini orang tak apa nak faham atau orang tak tahu macam mana. Dunia bahasa Arab, lagi kita boleh buat huha-huha, lagi baik. Lagi kita boleh buat ala-ala kedai kopi, terbaik. Lagi kita boleh buat ala-ala keluarga, terbaik. Bahasa pasar lah ya? Bukan pasar. Bahasa tu bahasa yang
ori, yang Quran, yang hadis, tetapi kita hanya cakapkan dalam konteks atau suasana yang sekadar makan. Cakap yang betul, yang pasal ni mungkin kalau masuk baji, kalau pasal ni mungkin jim jadi ga, qaf